Contoh paling mudah sekarang kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Maulid. Kita dah mula sibuk tentang Maulidur Rasul. Banyak orang tanya, Ustaz, ada tak Nabi sambut hari jadi dia? Ada tak sahabat Nabi sambut hari jadi Nabi? Tak ada kan? Tu yang Ustaz kadang-kadang buat tu siapa? Apa tujuan Ustaz buat tu? Tujuan kita buat ialah untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil tak Ustaz? Dalil perintah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu wajib. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada ayat dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Allah Taala cerita sayang Rasulullah, sayang Allah, sayang Rasulullah, sayang dan cinta kepada jihad. Bagaimana nak menunjukkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, itu terpulang pada tuan-tuan. Ada orang yang nak menunjukkan cintanya pada Nabi Muhammad, dia letakkan nama anak laki-laki dia Muhammad. Ada orang yang nak tunjukkan rasa cinta pada Nabi Muhammad, dia buat apa? Dia ikut ajaran Nabi, sunnah Nabi dia pegang, terpulang. Tak, soalan dia Ustaz, Nabi, sahabat Nabi ni sayang tak dekat Nabi? Sayang. Sahabat Nabi ni cinta tak dekat Nabi? Cinta. Kalau sahabat Nabi yang cinta pun tak buat maulud, pasal apa kita nak buat? Sebab mereka dah cinta. Mereka dah sayang Nabi, tak tahu nak kata lah. Yang kita hari ni letak handphone dengan letak cerita tentang Nabi Muhammad, agak-agak anak kita ni nak pilih Vivo ke, Ovo ke, Oppo ke apa benda. Antara hari ni anak-anak kita ni kita letak siaran langsung Cristiano Ronaldo main bola lawan dengan Barcelona. Sebelah TV siaran langsung, sebelah ni pula siaran langsung pula musabaqah tilawatil Quran. Agak-agak anak kita pilih yang mana? Ronaldo ke hak musabaqah? Dia menjawab Ronaldo. Siu betul dia. Takkan kita nak biarkan antara tuan-tuan kita nak letakkan dia depan kita, anak-anak kita, ayam goreng ke kurma? Agak-agak dia pilih mana? Ayam goreng, tobat lahong, kurma. Dia tengok wek, dia letak balik. Kedudukan kita berbeza dengan sahabat. Kecintaan kita dengan sahabat pada Rasulullah sangat jauh berbeza macam langit dan bumi. Kalau tak disemarakkan, tak apa benda yang kita cinta. Okey Ustaz, saya tak nak buat maulud. Sahabat Nabi pun tak buat, saya tak mau buat. Kalau begitu, apa alasan kamu tak mau buat? Sebab sahabat Nabi yang mencintai Nabi pun tak buat. Kenapa saya nak buat? Kalau begitu, jomlah kita cintai Nabi macam sahabat Nabi cinta Nabi. Abang tak nak buat maulud sebab sahabat Nabi tak nak buat kan? Ya, jom. Kita buat apa yang sahabat Nabi buat untuk mencintai Rasulullah. Macam mana Ustaz? Oh, sudah tanya kita pula. Hang kata sahabat Nabi pun tak buat maulud sebab mereka dah cinta pada Nabi. Tak apalah, tak mau buat maulud, sudah benda harus. Kalau gitu, jom kita buat apa yang sahabat Nabi buat, nak menunjukkan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kan? Sahabat Nabi, dia duduk di masjid. Ada 300 orang yang duduk di sufah, di berenda masjid. Kerja mereka ialah mendengar kuliah, kerja mereka ialah duduk dengan Nabi, kerja mereka ialah semayang dengan Nabi, dan mereka tak pernah miss semayang berjemaah di masjid. Subuh tadi abang semayang di mana? Kata sayang pada Nabi, mainlah semayang di masjid. Berapa ramai hak kata aku sayang pada Nabi, aku tak mau ikut maulud Nabi, aku nak sayang Nabi. Ni tempat Nabi semayang, nama dia masjid. Bila jadi imam?
Tak mau imam jadi makmum. Makmum pun tak pernah. Subuh pukul 7. Tolak maulid. Jom kita jadi sahabat Nabi yang mencintai Rasulullah segala-galanya. Bila Nabi kata jom kita berjihad pada jalan Allah. Siapa nak berjihad dengan harta silakan. Abu Bakar bagi semua harta dia. Tu cinta mereka pada Nabi. Ditanya pada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal pada anak dan isteri kamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul pada mereka. Tuan-tuan, tabung dah tolak belum? Dah tolak belum tabung? Yang mana tak suka maulid, bagi segala harta dalam tabung tu. Tobat lahum tak bagi, tuan-tuan. Kata cinta pada Nabi, sedekah pun RM1, tu pun gambar agung pakai spek hitam. Duit RM1 hak conteng bagi ke orang. Tiba-tiba mengaku saya. Pelik, tuan-tuan. Hang betul-betul nak jadi sahabat Nabi, jadi Umar. Setengah harta bagi pada jalan. Setengah harta dia bagi dekat Rasulullah. Ni Rasulullah saya punya ni. Rasulullah minta siapa nak tolong, jom. Setengah harta dia bagi. Kita nak bagi pisang sesikat pun, tahun lepas punya bagi. Tu pun ambil balik setengah biji. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, apa tujuan? Satu benda yang Nabi tak buat, tiba-tiba ada ulama yang mengharuskan buat. Macam mana kita nak buat? Kena tanya pada dia, apa tujuan awak buat? Dua, kena tanya macam mana cara buat. Yang ketiga, apa kesan daripada perbuatan? Maka nak tentu halal ke, haram ke, bid'ah ke, tak bid'ah, tengok daripada situlah. Apa tujuan awak buat maulud? Untuk mendatangkan balik perasaan semarak mencintai Nabi SAW. Kenapa? Kerana kami makin jauh daripada Nabi, 1400 tahun dah jauh. Kalau kami tak diceritakan, anak-anak kami tak diceritakan tentang Nabi, ada tempat lain yang mengambil Nabi, ada orang yang lain mengambil tempat Nabi. Siapa? Ahli sukan mengambil tempat Nabi. Apa perbuatan ahli sukan? Orang tiru. Artis akan mengambil tempat Nabi pada hati anak-anak kami. Manusia lain akan mengambil tempat Nabi dalam hati mereka. Kami tak akan benarkan. Sebab tu kami buat benda macam ini supaya Nabi Muhammad dalam hati anak-anak kami tetap ada ruang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu silakan. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak kita hari ni, tanya dekat dia. Tanya pada bapak-bapak anak-anak, tok wan anak-anak. Anak Nabi ada berapa tak kenal, isteri Nabi ada berapa tak tahu. Isteri Nabi hak paling tua siapa, hak paling muda siapa. Siapa yang sambut Nabi, mak Nabi nama apa, pak Nabi nama apa, tok wan dia nama apa, tok chair dia nama apa. Nabi Muhammad ni dia dibelah dada dia bila? Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj umur berapa? Nabi Muhammad mula dapat ayat Quran umur berapa? Kadang-kadang tak tahu. Nabi waktu dalam kandungan ibu dia, apa perasaan ibu dia waktu dia lahir, apa jadi pada ibu dia? Orang tak tahu. Yang orang tahu ialah artis nak bercerai. Yang orang tahu ialah dia ada siapa pula ni duduk baca dalam TikTok. Cerita tentang Nabi tak keluar. Sebab itulah ulama-ulama tengok kalau benda ni dibiarkan akan rosak, depa tak kenal Nabi Muhammad. Maka diperkenalkanlah satu benda, nama dia maulud. Dua, apa yang ada di dalam benda itu? Kena tengok, nak tahu boleh tak boleh. Maulud ni ustaz, dia tak ada apa, nama aja. Dalam dia ada ceramah. Oh, ceramah apa? Ceramah agama. Ceramah agama bagus. Dua, ada selawat. Oh, selawat pun perintah Allah. Tiga, ada makan-makan. Makan-makan pun perintah Nabi. Lagi, adanya kita pakat duk dengar cerita sirah Barzanji marhaban tentang Rasulullah. Oh, silakan. Ada tak waktu maulud Nabi itu orang lelaki-lelaki duduk atas harimau, perempuan atas harimau lelaki-lelaki ada? Tak ada. Ada tak pakat sambut maulud tu main buih apa semua ada? Tak ada.
Mandi buih jantan tina tak ada. Tu di mana yang kata haram? Mana yang kata haram? Yang perempuan duduk di belakang, yang lelaki duduk depan sambil dengar ceramah maulud, tiba-tiba bid'ah. Bid'ah tang mana? Tang mana yang nama bid'ahnya? Yang diajarkan ialah tentang selawat. Sampai pada satu tahap orang hentam nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tak faham. Bayangkan hari ini orang punya tak reti agama tuan-tuan. Sampai ada yang kata pijak tek cicak pun batal wuduk. Pijak tek cicak, pegang tek cicak tak batal wuduk, hampir basuh je lah. Lah. Yang batal wuduk hang yang berak, bukan cicak berak. Sampai tahap macam tu pun tak tahu tentang agama dia, tiba-tiba kita kata hari ini Maulid Nabi bid'ah. Padahal nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat Nabi tuan-tuan nak cerita ke bab cicak, bab tek cicak kat depa, tak payah, depa dah alim. Depa dah tahu tentang Nabi, depa tahu sejarah Nabi, depa tahu sunnah Nabi. Kita pun ambil hukum daripada depa. Tak payahlah depa duk ramai-ramai solat, tak payahlah depa lebih daripada kita. Jangan duk banding kita dengan sahabat. Kita ni bab tek cicak pun tak tahu tuan-tuan, tiba-tiba mai kata pula bid'ah. Astagfirullahalazim. Yang sahabat Nabi tu ambillah hukum kita, ambil pada sahabat. Sahabat ni kata lagu ni, sahabat ni kata lagu ni. Tiba-tiba kita nak kata sahabat Nabi pun tak buat, memang depa tak payah buat maulud. Tahap cinta depa, tahap faham depa pada agama, tak boleh kita nak bayangkan. Yang kita ni kalau tak buat ceramah, tak buat maulud, tak buat Isra' Mi'raj, tak buat ma'al hijrah, apa akan jadi pada masyarakat kita? Dahlah jauh daripada Nabi, tak jumpa Nabi. Tiba-tiba cerita tentang Nabi pun tak boleh dengar. Jadi orang yang buat maulud Nabi tadi dapatlah pahala. Yang kita buat pun dapat pahala. Yang mula-mula buat sampai sekarang orang duk tiru, dia pun dapat pahala. Masya Allah. Itu satu contoh benda yang baik yang kita ikut. Tuan-tuan tahu kita hari ni bayar zakat dengan duit. Pergi jebat zakat bayar duit. Awak tak bayar dengan beras, dengan kurma. Ada Nabi Muhammad bayar zakat dengan duit biru, duit purple, duit merah, duit hijau? Tak ada. Atau siapa bayar zakat? Bid'ah kan? Dah. Dengan sebab diijma'kan ulama, dikiaskan boleh bayar dengan duit, menyenangkan orang, menyenangkan pejabat zakat, simpan duit. Kalaulah tidak tuan-tuan, beras kita pakai duk bubuk, duk pejabat zakat tu, sementara nak edar tu Allah tak ada. Jadi itu namanya satu benda yang baru orang buat, tak salah. Tuan-tuan nampak Quran tu, Quran dulu tahun 60-an, 70-an, 50-an, alik date a, alik bawah i, alik depan u, a i u, ba date ba, ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu. Punya lama nak dapat ba bi bu tu. Tok duk aja cucu, ba di atas ba, ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu. Cucu marah tok. Tak elok sebut babi. Astagfirullahalazim. Dia pula pergi ajak Tok Wan dia. Tu bukan babi, cik. Tak boleh sebut babi tu dia. Maknanya betul aja mak dia ajak betul, jangan sebut babi. Hai babi. Mai baca mukadam babi, dia marah Tok Wan. Umur 4 tahun dia marah budak. Lama tuan. Kita duk baca ba dati ba, ba bawah bi, ba depan bu. Nabi Muhammad ada ajar macam tu. Ba dati ba, ba bawah bi ada.
Dengan adanya ulama yang membariskan ba di atas, ba di bawah, ba depan, atas bawah, atas depan, baris dua, baris depan. Dengan adanya ulama yang membariskan Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran. Kalaulah tak ada baris tu tuan-tuan, bagi Kak Leha baca. Ini apa? Yang hot atas dinding tu pun dekat 2 jam Kak Leha duduk tengok. Tak mana ekor dia. Duk cari tawai dengan ekor dia. Ahad. Ni tahu ni. Qul huwallahu ahad tu ahad. Nasib baik ada ahad tu dia boleh baca. Duk melengkok. Matang apa? Dia ayat apa? Kembung pipi ni apa? Bayangkan tuan-tuan. Al-Quran zaman Nabi dulu tak ada baris. Al-Quran zaman Nabi dulu tak ada titik macam kita. Tuan-tuan, Al-Quran sekarang tu ada titik, ada warna, ada panjang, ada pendek, ada hizib, ada juzu. Nabi tak ada dulu. Bid'ah. Tu lauk dekat. Dah kata tak boleh, Nabi tak buat. Tak. Ulama-ulama fikir. Kalau tak diberi baris, macam mana dengan orang yang bukan Arab? Kalau tak ada titik, macam mana dengan orang di Afrika, di China, di tanah Melayu? Maka mereka mula memberikan baris. Atas, ba, la, ma, na, wa, ta. Bawah, bi, ti, ki, li. Macam mana tanda dia? Ni baris atas, ni baris bawah, ni depan. Maka ada bunyi dia. Nak bezakan ta 2 titik, sa 3 titik. Nak bezakan jim, titik tengah-tengah, ha tak ada titik, kha atas titik. Ulama yang bubuhkan dia. Kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut pada Nabi saja, tak ada Quran. Suruh dia baca. Merapu dia baca. Jadi siapa yang mula-mula membariskan Al-Quran, dia dapat pahala yang kita baca sekarang. Kita baca pun dapat pahala. Dan berapa bilion dah orang yang baca hasil daripada apa yang dia buat. Berbilion pahala dia dapat. Datang tahun 1994. 1994. Alik dati alik bawah tak ada. Pergi mana Ustaz? Tak tahu. Dia ada kaedah baru pula. Macam mana Ustaz? Tak payah eja. Alik dati alik bawah lambat. Dia terus sebut je. Ba. Tak payah eja. Macam kereta. Dulu pulas lagu tu. Sekarang tak payah. Hang tekan je. Hang tekan je. Dulu pulas. Sekarang tak payah dah. Tekan je. Macam tu lah Iqra' juga. Dulu ngeja. Alik dati alik bawah. Tak. A, I, U. Ba, Bi, Bu. Lagi cepat. Siapa yang mula-mula buat kaedah Iqra' tadi, yang tak boleh baca dalam tempoh 3 sampai 6 bulan boleh baca Quran. Kaedah Baghdadi, kaedah Qiraati, kaedah Iqra'. Maka dia mula-mula buat. Dan kita pakai ajar di sekolah, ajar di rumah, ajar di madrasah. Maka kita yang baca ni pun dapat pahala. Dia yang mula-mula mencipta sistem itu pun dapat pahala. Inilah dia dipanggil bid'ah hasanah. Nabi tak pernah buat. Tapi kita buat sebab nak menghidupkan sunnah Nabi dengan membaca Quran. Memudahkan orang baca Quran. Ada pula dia mari teknologi tahun 2010, 2012. Al-Quran tu dia ada pen. Letak pen di atas Quran, tekan pen tadi keluar suara. Baca Quran sama dengan ayat. Kita baca Quran, kita ikut ayat pen tadi ni baca. Pen bunyi, mulut pun bunyi. Sama. Dia betulkan pula kita punya bacaan. Kita jadi betul. Lah kita tak baca. Pen saja baca. Sampai habis. Tadarus 30 juzuk tu. 88 orang tak baca. Dengar. Siapa yang mula-mula buat pen bagi bunyi baca Quran, sampai semua orang boleh baca Quran, dia dapat pahala. Bid'ah tak? Bid'ah.
nama dia Hasanah. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Saya nak pergi umrah. Ada semalam orang mai tanya, Ustaz, saya ni nak pergi umrah tapi tak larat, nak tawaf tak larat. Saya kata susah apa. Abang naik wheelchair di atas tu. Pergi naik atas tu, pergi wheelchair. Naik kereta roda. Nak laju tekan arnab, nak slow tekan kura-kura. Makcik-makcik di belakang tu, berapa ramai nak pergi umrah. Duk naik tu dengan lelaki. Lelaki tak boleh bawa tangan ketak sebelah. Isteri dia bawa kat nak, bawa Abang Bidin. Abang Bidin kata slow sangat. Dia tekan arnab, laju sikit. Soalan dia, Nabi Muhammad pernah ke tawaf naik binatang tu? Bida'ah, tuan-tuan pergi Mekah tu, pergi campak. Tak pula kata bida'ah. Paksa apa? Paksa benda tu tawaf. Dengan sebab hang memudahkan urusan hang, memudahkan urusan orang yang sakit, orang yang uzur, hang dapat pahala. Janganlah cepat pergi kata bida'ah. Ni dak semua bida'ah. Sampai tak simpan janggut pun bida'ah. Wajib simpan janggut. Haram cukur. Wajib pandang janggut. Masalahnya Ustaz, saya enggak ada janggut. Sampai haram tu sebab tenang sikit. Oh, susahnya tuan-tuan hari ini. Banyak sangat kita tok guru pun banyak agak. Ada tok guru hak jenis ni, ada tok gurau jenis ni, ada Pak Syekh Google macam-macam.